Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Selamat datang sekali lagi ke Hadi Channel. Kalau sebelum ni kita berbincang tentang offshore, okay? Semua tahu saya suka berbincang tentang offshore dan banyak perkara yang telah kita kongsikan dalam channel ni, jenis-jenis pekerjaan semua. Tapi satu lagi topik yang saya suka untuk kita kongsi sama-sama dalam channel ni, dekat channel YouTube ni ialah emas. Okey, kenapa kita perlu simpan emas? Okey. Okey, pertama sekali sebelum kita nak simpan emas, kita kena tahu dulu kenapa kita perlu simpan emas. Okey, emas ni kalau kita tengok daripada tahun dulu-dulu pun, dalam era Firaun, okey, dalam era raja-raja, Kesultanan Melayu kan, Raja British, Queen Elizabeth, kalau kita tengok dekat mana-mana pun simbol kekayaan ialah emas. Kalau kita tengok dalam mana-mana pun, bila sesuatu tu emas, okay, berwarna emas, ia adalah satu simbol kekayaan. Dan kalau kita tengok dalam Quran sendiri, ada beberapa ayat yang menceritakan tentang emas. Dan memang naluri manusia ni dia suka pada emas. Jadi sebab apa kita perlu simpan emas? Sebab itu adalah naluri kita. Okay, kalau kita contoh, dekat saya ni ada emas. Ini adalah dinar. Okay, bila kita tengok emas ni, kita akan rasa tertarik dan kita akan suka. Sebab Allah dah jadikan manusia ni dia suka dengan emas ni. Macam Allah jadikan lelaki, bila dia tengok perempuan dia suka. Orang perempuan dia suka tengok orang lelaki. Macam tu, itu naluri lumrah. Okay, emas pun sama. Okay, bila kita tengok emas ni, kan, kita simpan emas, kita akan rasa suka dekat emas dan kita akan simpan lebih banyak lagi. Dan kenapa kita perlu simpan emas? Sebab bila kita suka dengan emas ni, okay, kita simpan dia, kita beli dia, dan emas ni nilai dia tak pernah nilainya sentiasa disimpan dalam dirinya sendiri. Okay, dia tak bergantung kepada sesiapa, dia tak bergantung kepada kerajaan, dia tak bergantung pada apa-apa. Dia ada intrinsic value. Dalam emas ni dia ada intrinsic value. Tak kira lah emas apa pun yang kita simpan, okay, apa-apa brand pun. Tapi kalau nak kata emas ni, okay, ada emas macam kat saya ni, emas public gold ini 20 gram. Ini amethyst 2 dinar. Okay, ni 2 dinar. Ni 1 dinar. Ni 1 dinar. Dan ada juga emas yang dibuat dalam bentuk kad, dan letak dalam bentuk kad supaya senang kita nak simpan. Okay, saya suka brand ni, KAB Gold ni. Okay, sebab dia buat 1 dinar dalam bentuk kad, dan emas dalam kad ni kita boleh buat keluar. Okay, kalau kita tengok dia punya emas dia, emas adalah emas. Emas apa-apa pun adalah emas. Saya pernah pergi ke Saudi dulu. Nak cerita tentang pengalaman saya kenapa saya simpan emas ni. Saya selalu pergi travel luar negara lah, mana-mana negara, Jepun, Saudi, India, US, Thailand, Brunei, banyak negara. Sebagai jurutera oil and gas ni, kita banyak travel ke luar negara. Dan saya sentiasa akan bawa emas dalam wallet saya. Kenapa saya bawa emas ni? Kita tak tahu, pada satu masa mungkin kita punya credit card ataupun ATM card kita tak berfungsi. Macam contoh, ada sekali tu saya dah duduk Saudi tu dekat sebulan. Okay, saya dah ada duit yang cukup, tapi lagi 2-3 hari nak balik, saya salah sikit bajet. Okay, so saya nak withdraw duit. Dan waktu time different, okay, antara Malaysia dan Saudi tu beberapa jam. Dan waktu tu saya nak pergi saya nak withdraw duit. Okay, saya dah tahu pukul 8 malam ataupun 9 malam, ATM card Maybank tak boleh pakai. So saya pakai Maybank waktu dekat Saudi. Dekat Malaysia waktu tu pukul 12 malam. Jadi waktu tu saya dah tahu kad tak boleh pakai waktu tu. Jadi saya pergi awal. Okay, lepas semayang Jumaat, saya pergi ke ATM, jalan kaki lah, sebab kat tempat orang susah sikit. Okay, saya jalan kaki pergi, tengok-tengok ATM tu under maintenance. So
under maintenance ialah di luar bidang kuasa kita. Okay, so nampak tak, kita ada masalah kat situ. Saya pergi cucuk tak boleh, okay, tapi tak apa, kita ada duit lagi, okay, untuk makan tengah hari. Dan untuk makan malam kita pergi, dan itu adalah hari terakhir saya dekat Saudi. Dan of course saya nak beli souvenir untuk family semua kan, sebab kita dah travel tempat orang. So hari last tu selalunya kita akan beli souvenir lah. Mood tu dah ada lah, sebab mood kita dah nak balik rumah kan. So kita nak beli souvenir apa semua, bukan untuk makan je lah. Okay, tapi malangnya duit dah tak ada. So dalam planning kita nak withdraw duit. Okay, tak apa, kita pergi malam. Tengok-tengok memang dah timing Maybank tu dah tak boleh ni lah, dah tak boleh pakai cardnya. So option lain, saya dah tak ada duit, saya dah tak boleh withdraw. Takkan saya nak tunggu lagi 1 jam. Kedai-kedai tutup kan. So kedai tutup, jadi masa tak ada. So nak tak nak saya kena jual emas saya. Alhamdulillah saya bawa 1 dinar. Okay, 1 dinar macam ni coin. Okay, so saya pergi dekat kedai emas. Kedai emas biasa tak nak ambil. Kedai emas yang macam Habib Jewel ke apa, macam bukan Habib Jewel ada kat Saudi tu, tak ada. Kedai-kedai macam tu, macam Wahcan, Pokong tu kan. Kedai-kedai emas yang dalam mall tu selalunya dia tak berapa ambil lah. Dia tak ambil emas. Saya dah tanya dah, banyak kedai-kedai tak ambil. Tapi ada kedai emas, bila satu kawasan kedai emas ni, dia akan ada banyak kedai emas yang lain. Okay, ada kedai emas yang ada tukang. So kedai emas yang ada tukang ni dia ambil. So harga yang dia ambil adalah harga sama market dengan Malaysia lah. Jadi tak ada masalah. Jadi saya jual je emas tu. Saya dapat duit. Lepas tu saya boleh beli makanan, shopping untuk family dan sebagainya. Tu antara sebab apa kita simpan emas. Okay, satu lagi tadi kita beritahu, kita bincang tentang naluri. Okay, naluri kita suka pada emas. So bila kita suka pada emas ni, kita beli sesuatu benda yang kita suka, kita pegang. Okay, kalau kita pegang dalam plastik tak rasa. So bila kita pegang emas ni sendiri, jangan pakai pula. Orang lelaki tak boleh pakai, orang perempuan boleh. Jangan buat pasal. Okay, lelaki jangan pakai buat loket ke, buat gelang rantai ke apa emas ni, jangan, tak boleh. Haram. Orang Melayu haram, orang Islam haram. Okay, tapi orang lelaki boleh simpan ni, dinar, gold bar, simpanlah dalam wallet ke kan, dekat bank ke apa kan. So bila kita suka sesuatu tu, kita akan kumpul. Okay, contoh kalau kita minat kereta kan, kita akan beli banyak kereta tak? Tak lah kan. Of course tak beli banyak kereta, tapi mungkin ada orang yang minat kereta, dia akan beli macam-macam model sebab dia orang kaya. Okay, dia akan beli banyak-banyak model. Dan kalau dia minat mainan, okay, ada orang dah dewasa tapi dia minat mainan tu normal. Okay, minat kapal terbang kontrol misalnya, dia akan beli banyak model kapal terbang kontrol. Ataupun untuk wanita, dia minat teddy bear, dia akan beli banyak jenis teddy bear. Okay, mana-mana tempat dia nampak teddy bear tu baru ataupun cantik, dia akan beli lagi. So end up akan ada banyak teddy bear ni dekat rumah dia. Kalau anak kecil pula, dia suka beli mainan kan, dia suka Barbie, ataupun lelaki dia suka robot ke kan, macam Transformers misalnya. So setiap kali dia pergi, walaupun dia dah ada mainan ni dekat rumah, bila dia pergi kedai, dia tengok, dia akan beli lagi. Dia akan minta ayah dia beli lagi sebab dia suka. Okay, naluri dia suka. Budak kecil dia suka pada mainan tu. Kalau yang suka robot, dia beli Transformers. Kalau yang suka Barbie, dia suruh beli Barbie anak patung kan. Kalau orang perempuan dia suka handbag, dia akan beli handbag, dia akan beli baju, contoh dia suka baju kurung, dia suka pakaian, so dia akan beli penuh almari dia dengan pakaian. Okay, penuh almari dia dengan pakaian, sampai suami dia tak ada tempat nak letak baju dia sendiri. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang mana bila kita suka, naluri kita suka, dan Allah jadikan manusia ni suka pada emas. Kalau tak percaya, ambil emas. Okay, ambil emas ni, ataupun kalau penonton wanita ambil gelang ke rantai ke kan, buka letak atas meja makan dekat kedai, berani tak? Ataupun kita tinggalkan, memang orang akan ambil. Percaya cakap saya, orang akan ambil. Walaupun handphone tuan-tuan dan puan-puan semua harganya ribu-ribu kan. Kalau kata iPhone lah, kalau kata iPhone 12 yang sekarang ni, okay, harganya sampai 5,000. Okay, berani tak tinggal atas meja? Berani kan? Jadi tak ada masalah.
Kita letak je atas meja, tak ada masalah. Tak ada orang pun nak curi sebab orang tahu benda tu ada lock apa semua. Jadi tak ada pun orang nak ambil. Kan? Kalau kita letak 1 gram emas atas meja, kita risau. Sebab kita dalam kepala kita emas ni mahal. Okay? Macam contoh 1 dinar ni. 1 dinar ni harga dia sekarang 1,100 lebih kurang. Okay? Lebih kurang 1,100 pada hari ni. 1,100 kalau kita tinggal atas meja, sekejap je orang ambil. Nampak tak? Orang tahu nilai dia. Walaupun dia tak tahu exactly harga dia 1,100, tapi orang tahu ini emas. Ini emas, suka. Dan dia akan ambil. Macam tu. Jadi, untuk kita, bila kita suka sesuatu, macam kita beli emas ni, kita suka. Bila kita dah beli, kita dah pegang, kita suka, kita akan tambah lagi. Kita akan tambah lagi. Ada duit lagi, tambah lagi. Ada duit lagi, tambah lagi. Beli. Kita beli sebanyak-banyak emas yang kita ada. Kita suka. Sebab kita suka emas ni. Jadi, apa kelebihan dia? Bila kita suka beli emas, harga emas ni dulu RM30 je 1 gram. Tapi ini 20 tahun lepas, 25 tahun, 30 tahun lepas. Okay? Harga sekarang 1 gram 258 hari ni. Hari ni 258. Jadi siapa yang suka emas ni daripada dulu-dulu lagi, okay, dia simpan sampai sekarang. Kalau kita kira harga dia, berapa yang dia ada, nilai dia tu, nampak? So kenaikan harga emas ni lebih daripada 500% dalam masa tempoh lebih 20 tahun. Nampak tak? Jadi contoh, kalau kita beli emas ni, kita suka kan, kita simpan, kita boleh gunakan bila masa kita terdesak. Okay, kita boleh pergi pajak, kita boleh jual emas ni, tak ada masalah. Semua orang akan beli. I mean, mudah untuk mencari pembeli. Kalau tak nak, kalau susah jual kat saya, tak apa. Kalau tak percaya, kan, kalau tak percaya mudah nak jual, datang jumpa saya beli. Tak ada masalah. Sebab saya pun suka emas. Jadi saya tahu dia ada nilai. Dan untuk jangka panjang tak ada masalah. Okay? Untuk anak-anak belajar kan, anak kita nak belajar nanti masuk universiti dan sebagainya, kita boleh jual emas ni untuk menampung kos pembelajaran dia lagi 10 tahun ataupun 20 tahun lagi. Okay, apa kita nampak kat sini, emas ni sebenarnya mengurangkan kos kita untuk beli barang pada masa hadapan. Sebab kita beli harga sekarang rendah, okay, lagi 10 tahun, 20 tahun harganya dah naik tinggi. Saya rasa tak mustahil harga emas ni pada masa 10 tahun ataupun 20 tahun lagi dalam 500 ataupun 700 ringgit 1 gram. Bayangkan kita kumpul sikit-sikit, kita ada 100 gram kan. Dah 1 gram, lagi 20 tahun, katakan harga dia 500, kita ambil pesimis sikit, rendah sikit dia punya anggaran tu. Okay, kita ambil 500, ada 100 gram, jadi 50,000. 50,000. Yang mana kita beli sekarang pada harga 25,000 lebih ataupun 26,000 lah. Kita nak senang genapkan. Okay, kita beli pada harga 26,000, tapi lagi 10 tahun, pesimis punya ni. Okay, sebagai engineer kita tak boleh expect the best kan. Kita akan expect the worst. Okay, worst saya rasa dalam 10 tahun, 20 tahun harganya ialah 50,000. 50,000 ni cukup tak untuk kos pembelajaran dekat universiti? Okay, kalau sekarang cukup, akan datang pun cukup. Sebab kita tengok ada hadis, okay, ada cerita kisah Nabi, yang mana Nabi, sahabat Nabi ni dengan 1 dinar, 1 dinar ni, okay, dia pergi beli kambing kan. Dia pergi beli kambing 1 dinar banyak ni. Okay, dia boleh beli seekor kambing. Tapi dia pandai deal dengan toke pengembala kambing tu, dia dapat 2. Okay, dia dapat 2 kambing dan dia pergi kat pasar. Kan Nabi dah bagi dia 1 dinar, suruh dia beli kambing. Dia tak pergi pasar, dia pergi jumpa pengembala kambing, dia deal dengan pengembala kambing, dia gunakan 1 dinar, okay, untuk beli 2 ekor kambing. Okay, itu harga di ladang. Harga di ladang dan cara tawar-menawar dia, dapat 2 ekor kambing. Jadi dia lepas tu dia pergi ke pasar. Okay, dia pergi ke pasar, dia jual 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Nampak tak? Dekat pasar harga market price.
market price pada waktu tu 1 dinar adalah seekor kambing. So dia jual kambing tu 1 ekor, so dia dapat 1 dinar. So dia balik, dia jumpa dengan Rasulullah, dia bawa seekor kambing, dia bawa 1 dinar. Dan Nabi tanya macam mana, kenapa macam ni kan, Nabi bagi 1 dinar untuk seekor kambing, tapi kenapa balik dengan seekor kambing dan 1 dinar? Okey, Nabi tak terima sedekah kan. Kalau kata orang tu sedekah ke, Nabi tak terima sedekah. So dia bagi tahu cerita kat Nabi, dan Nabi kata semoga Allah merahmati apa perbuatannya. Maksudnya perniagaan yang urus niaga yang dilakukan oleh sahabat ni adalah betul, dan ianya boleh, tak ada masalah. Dan yang kita nampak kat situ, nilainya tu boleh beli seekor kambing waktu dulu. Waktu zaman Nabi ialah 1440 lebih tahun kan. 1400 lebih tahun, nilai kambing seekor adalah 1 dinar. Dan sekarang dengan 1 dinar, 1000 lebih, kita masih boleh beli seekor kambing dan lebih sikit kan. Harga kambing seekor berapa? 1000, ada lebih 100 untuk tambang ataupun sebagainya. Jadi kita nampak kat sini, dengan kita menyimpan emas ni, dia menyimpan nilai. Emas ni menyimpan nilai, dia menyebabkan kita minat untuk simpan lagi, dan benda tu akan memberi value. Kalau kita simpan baju kurung ataupun baju teddy bear, baby doll, apa nama lagi tu, Transformers kan, itu minat tak apa, tapi jangan terlampau banyak kan. So bila banyak-banyak ni kita nak jual balik dah tak laku dah kan. Tak ada orang akan beli baju kurung yang harga RM50. Contoh kita beli RM100, kita nak jual balik dapat RM120, tak ada kan. Mungkin dah dapat RM20, RM30 mungkin boleh, macam tu. So kalau nak simpan ni, simpanlah emas kan. Kalau untuk wanita-wanita tu, jangan simpan barang kemas, sebab barang kemas ni spread dia tinggi. Spread ni maksudnya, nanti kita cerita dalam video lain lah, panjang tu kan. Tapi saya nasihatkan kita simpan emas. Okay? Nanti kita akan discuss untuk next episode, emas 999 ataupun 24K dan emas 916, mana yang lebih baik. Okay? Stay tune. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, okay, like dan share video ni, dan komen dekat bawah untuk memberikan saya lebih semangat untuk berkongsi dengan anda semua. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.